Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 2 untuk bab yang ke-7 koordinat bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, hari ini kita akan lihat 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat kartes dengan dua standard pembelajaran. 7.2.1 menerangkan maksud titik tengah di antara dua titik pada satah kartes dan 7.2.3 menentukan koordinat titik tengah di antara dua titik pada satah kartes. Jom kita lihat sama-sama. Jadi, apakah titik tengah? Titik yang membahagi dua sama suatu tembereng garis. Itu adalah maksud bagi titik tengah. Dan kita lihat di sini ada satu garisan AB. Jadi, tentukan titik tengah garis AB adakah M, P ataupun Q. Jadi, bagaimana kita nak menentukan titik tengah bagi garis AB? Okey, pelajar akan kira dahulu jarak dia. Okey, kita akan kira dahulu jarak dari A ke B ni. Jadi, jarak dari A ke B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ada 8 unit. Jadi, bila mencari titik tengah, membahagi 2. Bermaksud, 8 kotak itu akan dibahagikan dengan 2, maka kita akan dapat 4 kotak. Maka kita akan kira sebanyak 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Maka P adalah titik tengah untuk garis A, B. Kalau kita lihat, P, B pula. Okay, dari P kepada B juga adalah 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi memang di tengah-tengah antara 4 unit dari A, P dan dari P, B juga adalah 4 unit. Baiklah pelajar, di sini adalah satah kartes dan bagaimanakah kita ingin menentukan titik tengah garis MN. Okey, garis MN di sini. Kalau kita lihat, garis MN ini adalah satu garis yang condong. Okey, kalau garis dia mengufuk ataupun mencancang, menegak ataupun mendatar, kita tak ada masalah, kita hanya kira sahaja bilangan kotak dan kita akan bahagikan dengan 2. Tetapi apabila garis itu condong, kita tidak boleh kira terus bilangan kotak dia kat sini. Dia tak tepat lah. Nilai dia kalau kita kira 1, 2, 3 ni tak boleh. Jadi macam mana cara dia? Okey, ada cara-caranya. Yang pertama, lukis segitiga bersudut tegak. Bagaimana kita nak lukis segitiga bersudut tegak? Kita akan buat garisan mengufuk dan juga mencancang. Okey, di sini garis mencancang dan garis mengufuknya. Dan cikgu labelkan sebagai huruf P lah. Okey, apa-apa huruf pun boleh. Jadi sekarang kalau kita lihat, kita dah dapat bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, langkah yang seterusnya adalah tentukan titik tengah garis MP dan juga NP. Okey, kalau kita lihat di sini, garis NMP kita akan kira sebab dia mencancang. Okey, dan garis lurus sahaja, tak ada masalah. Kita boleh terus kira bilangan kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 unit, maka titik tengahnya adalah 5 unit. Betul ya? 10 bahagi dengan 2 dapatlah 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan buat di tengah-tengah dia. Cikgu buat pangkah macam tu. Alright, untuk P kepada N pula, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unit. Jadi 12 unit bahagikan dengan 2, kita akan dapat 6. Jadi 6 kotak ada dari sini. Alright. Jadi langkah seterusnya, lukis pembahagi dua serenjang garis MP dan juga NP. Jadi kita akan buat garis serenjang, maksudnya garis yang di tengah-tengah tadilah. Okey, tu garis tengah untuk MP, garis tengah untuk NP, tembereng dia ya. Jadi sekarang kita akan tentukan titik persilangan yang merupakan titik tengah MN. Jadi kalau kita lihat di sini, kita nampak ada satu persilangan iaitu di koordinat di sini. Jadi di sinilah merupakan titik tengahnya. Okey, dan kalau cikgu tanya apakah koordinat dia, boleh tak kamu baca? Mesti bermula dengan nilai pada paksi X iaitu sifar dan paksi Y kita adalah 3. Jadi titik tengah dia dengan koordinat sifar 3 untuk garis MN.
Berikut merupakan rumus titik tengah, iaitu X1 tambah X2 bahagi dengan 2 dan Y1 tambah Y2 bahagi dengan 2. Ini merupakan bila kita dapat, kita akan dapat nilai koordinat. X1 maksudnya nilai paksi X pada titik yang pertama tambah dengan X2 iaitu nilai pada paksi X pada untuk titik yang kedua dan dibahagikan dengan 2. Begitu juga dengan nilai bagi Y. Kita akan bahagikan kedua-duanya dengan 2. Mari kita lihat contoh kita yang pertama. Ada satu garis AB pada satah kertas kita di mana kita perlu menentukan titik tengah bagi garis AB. Jadi, cikgu akan tunjukkan dua kaedah bagaimana sekiranya untuk menentukan titik tengah dan ianya adalah satu garis mencancang ataupun garis mengufuk. Okey, sekiranya ianya garis mencancang ataupun garis mengufuk, kita boleh gunakan kaedah pengiraan unit sahaja kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada 6 unit, maka 6 unit ini akan dibahagikan dengan 2, maka kita akan dapat 3 unit. Jadi 3 unit ini 1, 2, 3. Okey, jadi pada kotak yang ketiga, alright, kita akan dapatlah titik tengahnya. Jadi koordinatnya titik tengah kita ialah negatif 1, nilai pada paksi X negatif 1, nilai pada paksi Y adalah 1. Okey, pelajar, kalau kamu lihat di sini, nilai bagi paksi X kita iaitu negatif 1. Jadi memang titik tengah kita akan bermula dengan nilai negatif 1. Yang membezakannya adalah nilai pada paksi Y sahaja. Alright, kita lihat pula kalau menggunakan kaedah rumus. Okey, kaedah rumus tadi, X1 tambah X2 bahagikan dengan 2. Y1 tambah Y2 bahagikan dengan 2. Jadi kita perlu tentukan dahulu koordinat untuk A iaitu negatif 1, 4 dan B kita adalah negatif 1, negatif 2. Dan kita akan labelkan X1, Y1, X2, Y2. Jadi kita akan masukkan ke dalam rumus sahaja iaitu negatif 1 tambah negatif 1 bahagikan dengan 2 dan 4 tambah negatif 2 dibahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat negatif 2 bahagi 2. 2 juga bahagikan dengan 2. Ini tekan kalkulator sahaja ya. Maka titik tengahnya adalah negatif 1, 1. Okey, mudah sahaja kan? Mari kita lihat contoh kita yang kedua. Tentukan koordinat titik tengah garis AB. Okey, di sini merupakan garis AB yang adalah satu garis condong. Jadi, bila melibatkan garis condong, kita akan menggunakan rumus X1 tambah X2 bahagi dengan 2, Y1 tambah Y2 bahagi dengan 2. Jadi, yang pertama sekali kita akan tentukan dahulu koordinat bagi titik A kita, iaitu 1, 7. Okey, jangan silap ya menulis koordinat. Kemudian untuk B pula adalah 5, 1. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita labelkan dahulu X1, Y1, X2, Y2. Dan kita akan masukkan ke dalam rumus X1 tambah X2 bahagikan dengan 2. Y1 tambah Y2 bahagikan dengan 2. Jadi, kemudian kita gantikan sahaja nilai-nilai yang kita dah labelkan tadi iaitu 1 tambah 5 dibahagikan dengan 2. Dan 7 tambah 1 dibahagikan dengan 2. Maka kita akan dapat 6/2 dan juga 8/2. Maka kita akan dapat nilai titik tengahnya adalah 3, 4. Inilah dia cara dia. Right, kita pergi kepada yang seterusnya. Contoh 3. Hitung koordinat titik tengah bagi pasangan titik R3 negatif 6 dan S32. Okey, ini tak ada pada satah kertas. Jadi kita labelkan terus sahaja X1, Y1, X2, Y2. Jadi masukkan sahaja ke dalam rumus 3 tambah 3 bahagi 2 negatif 6. Okey, tambah dengan 2 bahagikan dengan 2. Mesti bahagi dengan 2. Alright, 3 tambah 3, 6 bahagikan dengan 2. Dan negatif 6 tambah 2, kita akan dapat negatif 4 bahagikan dengan 2. Maka titik tengahnya adalah 3,
negatif 2. Okey, pelajar jangan lupa ya buat kurungan untuk menulis koordinat. Dan contoh kita yang terakhir, hitung koordinat titik tengah di antara titik P negatif 26 dan titik Q 41. Jadi macam mana caranya? Macam sebelum-sebelum ni juga, kita akan labelkan sebagai X1, Y1, X2, Y2. Jadi kita akan masukkan ke dalam rumus kita, X1 tambah X2 bahagikan dengan 2, Y1 tambah Y2 dibahagikan dengan 2. Okey, kurungan. Jadi negatif 2 tambah 4 dibahagikan dengan 2 dan 6 tambah 1 dibahagikan dengan 2. Maka nilainya kita akan dapat 2 bahagi 2, 7/2. Jadi kita hanya tekan kalkulator, nilai dia akan dapat 3.5. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dan jelas tentang menentukan titik tengah bagi satah kartes. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye.